Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk kali ini saya akan tunjuk macam mana kita nak route pipe bila melibatkan control valve. Okey. So dekat sini okey, dekat sini kita ada control valve. Ini control valve manifold. Okey, so dia ada bypass. So macam mana kita nak route pipe yang ni? Okey, yang lain-lain. So yang ni kalau ikutkan okey. So yang ni sama juga dengan yang ni. Okey, method dia. Okey. So kalau kita boleh buat yang ni, so far yang ni pun boleh lah. Okey. Method yang sama. Okey. So dekat drawing kita, GA kita adalah yang ni. Mana pipe dia? Pipe dia adalah pipe yang jauh. Saya besarkan dulu. Okey. Ini pipe dia. Pipe dia pipe yang ni. Okey. So pipe yang ni. Sini adalah control valve manifold dia. Okey. So kita tahu daripada nozzle ni dia ke sini sebanyak 5 kaki. Okey. And then seterusnya dia akan go ke pipe rack, and then based on jarak-jarak ni lah. Okey. So ini dari segi top view dia. Okey, so kita tengok elevation view. Okey, ini pipe dia. Okey, so untuk elevation view, pipe dia adalah yang ni. Yang ni pipe dia. Okey. So yang ni, and then sampai sini. So dia ada bypass kat sini. Okey. So kita kena tahu dulu dia punya routing dia. And then control dia valve kat sini. Okey, itu adalah dia punya control valve. Okey, so macam mana kita nak start? So kita akan pergi ke AutoCAD. Okey, sorry. Okey, so yang ni. Okey, so kita tahu dia adalah nozzle yang ni. Okey, macam biasa kan, kita tengok dulu pipe kita, pipe name. Pipe name dia adalah C20. Okey, CS150P200. P2000, sorry. So first kita create dulu line. Ni saya pun kita create new line. Tapi saya dah create kat sini, so saya ambil je lah. Tapi bagi yang belum, so create route new line. Okey, tak apa, kita buat sekali lagi. So new line. So saya ambil 6 inch, size dia 6 inch. Okey. Dash CS150 dash P-2000. Okey. So sini kita pilih size dia 6 inch. Sini spec dia adalah 150. Okey, assign. And then saya pick dekat sinilah. Okey, dia buat dia dekat ni. Oh, cursor sini. Okey. So saya tak tahu kenapa jadi gini. Okey, so saya naik atas. Okey. So sepatutnya dia automatik dia keluar flank lah. Okey. So dalam kes ni tak apa, kita biar je. Saya naik je dulu. Okey, and then saya turn ke sini. Okey, saya akan escape. Automatik akan bawa flank. So ni masalah dia escape. Okey. So kalau ikut drawing dia adalah nozzle flank to elbow. So elbow ni saya nak turun bawah. So saya turun di bawah lah. Sorry. Elbow ni saya nak turun ke, kenapa dia bergerak? Okey, so saya nak turun dia ke. So macam tu lah. Okey. Contoh. Kalau kita buat macam tu. Okey, ataupun kita boleh guna kita insert komponen. Okey. Kalau nak insert komponen, kejap saya delete dulu. Nak insert komponen. So kita pick ni, kita insert komponen first. Kita masuk komponen flank. So cari flank, one net flank. So saya letak kat sini. Okey. So nak tukar, tekan plane. Okey. Kita ada dah settle flank. Lepas tu kita ada elbow. So saya ambil elbow long radius. So saya letak elbow sini. Okey. So saya off dia punya ni. Dia rotate sebanyak 45 degree. So 45 degree ni kita boleh setting kat sini lah. Dia punya angle dia ni.
Okay, so saya ambil 45 lah. Okay, kalau kita tak 30, so that's mean yang ni 30. Oh, sorry. So, jangan saya delete balik. So, sini dia akan keluar hanya 30, 30, 30, 30. Okay, so saya nak 45. So, saya set 45 lah. So, dia akan detect. Sekejap, saya escape dulu bagi dia ni. Okay, so ni 30. Okay, dah settle yang ni. So, next dia adalah saya ada satu pipe, panjang dia berapa tadi? 5 kaki. Okay, so 5 kaki kali kod sini, dia baca daripada ujung sini. Okay, tapi kita adalah daripada di center elbow ni. Okay, so macam mana kita nak ubah? Kita ambil base component. Klik base component. Base dekat mana? Base dia dekat sini. Nampak dia akan baca daripada, nampak jarak dia? So jarak dia daripada base elbow ni lah. Okay, so 5 kaki, enter. Okay, dah settle yang tu. Pipe kita dia turun bawah. So nak turun bawah, nak change compass, tekan control dekat keyboard, control right click. Okay, dia turun bawah. And then turun bawah sebanyak mana? So kita just biar je dulu, turun je dulu banyak mana. And then saya klik. Lepas tu saya nak ke sana, just sama juga, nak ubah direction, right click, change compass. And then saya okay. And then saya escape. Okay, so yang ni saya tak nak. Okay, sorry. Okay, ni ada. Okay, so kali kod drawing yang ni, tinggi dia, elbow ni adalah 10, elevation dia adalah di 102. Okay, so kita pick kat sini. Yang ni, so kita pick ni dekat pipe ni dia ada satu arrow dia ke atas. Ni adalah kita nak ubah dia punya elevation. Yang ni dia panggil substitution. Substitute part. Okay, kalau kita substitute part ni maksudnya ganti dia. Contohnya dekat sini saya pick dekat elbow. Okay, saya pick dekat elbow ni, substitute part dia. Okay, ada elbow, ada bend. Okay, so pilihan-pilihan lah maksudnya. Okay, tu fungsi arrow yang ada ni. Tapi kalau arrow yang ni untuk elevation. So saya klik kat ni, nampak elevation dia. So dia akan tunjuk ada 3 elevation, top, center dengan BOP. So jarak kita adalah, elevation yang ada dekat drawing kita adalah di center COP. So macam mana kita nak masuk nilai dekat COP? Kita nak aktifkan dia punya ni. Sekarang ni yang aktif dia adalah tinggi. Okay, 2 kaki tu. Okay, so dekat keyboard kita ada tab, function tab. Tekan tab. Nampak? Dia akan berubah. Saya tekan tab, dia akan baca TOP. Saya tekan tab lagi, dia akan baca relative distance. Saya tekan tab lagi, dia baca COP. Dan saya tekan tab lagi, dia baca BOP. So sekarang ni kita nak COP. So saya tekan, okay, COP kita adalah 102 kaki, enter. So dia akan pergilah di 102 kaki, enter. Nampak? Okay, dia dah baca di 102 kaki. Okay, so dah settle yang ni. Pipe ni kita buang dulu lah. Okay, kita buat based on drawing kita. Okay, next dia adalah, daripada sini kita tahu kali kod drawing kita. Okay, saya besarkan sikit. Kali kod drawing kita dia ada reducer, Okay, so biasanya control valve dia one step down. Dia size dia kecil sikit. So kita ambil reducer, concentrate reducer, pick kat reducer, and then saya klik dekat sini. Okay, and then okay saja. So kita nak set size dia, pick dekat substitute part. Substitute part. Okay, ni untuk 4x6, 6x4. Kalau kita default dia, kalau nak besar, so ambil more size. So ada banyak. Nak daripada kecil ke besar, besar ke kecil. So kita boleh pilih lah. Okay, so saya okay lah tu 6/4. Okay, yang ni.
Okey, next dia adalah kita ada control valve. Okey. So kalau nak masuk flank dulu boleh, kalau tak nak masuk flank pun tak apa. Okey, once valve dia automatic dia akan ada flank lah. Okey, so kalau kita cari valve, kat sini dia tak ada control valve. Okey, tak ada. Sini yang untuk valve biasalah. Okey, control valve tu okey. Sebelum saya terlupa, sini ada control valve. So kalau ikut drawing kita, atas ni dia ada valve. Okey, ada valve kiri dan kanan sebagai block valve. Okey, kita masuk valve yang ni dulu. Okey, so kita nak masuk valve dekat sini. Okey, so saya pergi dekat sini, kita masuk valve. Cari valve. Valve yang tu adalah gate valve. Okey, gate valve. Saya pick gate valve. And then saya letak je kat sini. Okey, automatic dia akan buat. Okey, and then kita pusinglah handrail dia. So kalau ikut drawing dia buat dekat sini. Okey, saya klik okey. Dah settle untuk valve. Ini. Okey. And then dekat sini barulah saya nak masuk control valve. Control valve dia bukan dekat sini. Control valve tu kita ambil dekat custom part. Add custom part. Okey. Custom part, control valve dia dalam inline instrument. Inline instrument. So dekat sini. Dekat sini awak pick sini dia ada banyak ni. Okey. So dia dalam inline instrument, control valve dalam inline instrument. So kita boleh pilih dekat sini, shift dia, boleh browse. Carilah yang mana yang lebih kurang sama lah. Okey. Cari pada sebelum awak browse ni, semula saya pick kat sini, browse shift dia, bentuk dia akan keluar yang ni. So awak carilah yang mana bentuk yang lebih kurang sama. Okey. So saya ambil yang tu default tu. Okey, yang ni. Cumanya dekat bawah ni dia akan ada valve operator. Awak turun bawah ni, bawah sekali ni dia ada valve operator. Okey, valve operator ni default dia none. Okey, so kita masuk dia. Dalam kes kita dia jenis actuator lah. Okey. Actuator ataupun diaphragm. So ada banyak jenis diaphragm with handrail. Okey, actuator. So depend lah. Kalau diaphragm, okey, contoh saya ambil diaphragm, and then saya insert. So letak kat sini lah. Alamak, tak cantik lah pula. Okey. So area 100. Type dia adalah, sekejap kita tengok drawing. Oh sorry, bukan tengok sini. Sepatutnya kena tengok dekat, kena tengok dalam PNID. Okey. Valve ni adalah 01CV1002. So area dia adalah 01. Type dia adalah CV. Number dia adalah 1002. Assign. Okey. Okey, dah settle yang ni. Contoh sekejap kita tengok bentuk macam mana valve dia ni. Okey, valve dia ni terbalik. So saya rotate lah. Okey. Contoh. Oh, sorry. Lupa. Sepatutnya kita kena, okey, saya buang semula. Ini tak jadi ni. Okey, so saya kena masukkan size. Okey, sini. Okey, so size dia adalah, dia bukan 6, dia adalah 4. So dekat atas ni dulu. Okey, custom size dia adalah 4. Okey, sebab kita 6/4 kan. Okey, 4. Okey, bawah-bawah lagi go, ada flank. Okey, and then barulah kita insert kat sini. Okey, so settle yang tu. And then ni close. So next dia adalah kita dah settle control valve. So kita masuk apa pula? Kita masuk reducer lah, besarkan balik.
Okay, so saya masukkan reducer sini ke sini. Okay, so saya nak ubah size dia daripada 4 ke 6. Ni 4 ke 3, so kita ambil more size 6 ke 4. Okay, and then dah settle ni, saya pun ambil lah neck dia adalah dia ke atas. So bawa elbow ni, change compass, tekan control, right click ke atas tu ke sini, and then saya ke sini. Okay, boleh? So itulah cara dia. And then neck dia adalah kita ada valve kat sini, sama juga. Saya just klik gate valve, and then saya letak kat sini. Orientation dia sini. Okay, dah settle yang tu. And then saya kalau ikut drawing kita. Oh sorry, mana drawing? Saya dah padam. Sekejap saya buka drawing dulu. Okay, so kita ada bypass. Dia punya elevation adalah 105.6. So saya just, biasanya bypass kita ni size dia. Okay, so saya root pipe kat sini. Okay, sini ke sini. Ataupun kan, biasa bypass ni size dia sama dengan size control valve lah. Okay, sama dengan control valve. So saya kena letak reducing T. Saya letak kat sini. Sini saya letak dulu. Okay, so reducing T ni kita boleh ubah dia punya size dia 6 ke 4. Okay, yang ni pun sama, kita tarik sini, bawa ke sini. Okay, so nak ubah elevation, pick kat sini, ubah elevation dia. Apa 10? Sama juga ni function untuk ubah elevation. So dalam drawing kita elevation dah 105 6 kaki. So saya pick kat sini, saya tekan tab 105 kaki 6 inci, tekan enter. Okay, tu je lah dia punya. Okay, sikit je berubah dia. Sama juga yang kat sini. Okay, ni elevation dia berada di B. Okay, so kalau kita tengok, okay, so kalau tengok kat sini, sekejap saya draw. Okay, so ni dia selari sepanjang ni. Okay, dia berada di top of stair, iaitu di 110. Okay, maksudnya ni di BOP, bottom of pipe. Elevation dia adalah 110. Okay, so cara dia adalah, ini pun sama, saya just pick sini and then ubah elevation dia. Okay, so saya nak di BOP, tekan BOP 110. Okay, and then untuk bypass ni dia ada valve. So saya ambil je gate valve. Tengok drawing lah. Okay, so saya letak kat sini ke sini. Okay, so nak rotate, rotate lah. Okay, oh saya belum masuk dia punya structure kan. Okay, supposed to be saya kena structure lah. Okay, ni structure saya. Dekat model saya tak ada lagi structure. So saya kena add structure kat sini. So saya insert, attach, structure. Okay, so insert, attach. So saya bagi kat 3D model, structure, ambil structure. Make sure ni all file, jangan all image, all file baru ada. Kalau all image memang tak ada lah. Okay, ambil all file, structure, and then saya tekan open. So yang ni just okay saja. Oh, structure cannot be found.
Okey, dah betul. Alamak. Okey, sorry, silap. So, kejap saya check dia punya ni. Dia make sure dia berada dekat polar tracking. Okey. Dengan polar tracking dia absolute. Okey, cantik. So, sekali lagi. Alamak. Ni. Kenapa dia buat dekat atas? Okey, sekejap, sekali lagi. Okey. Ni kosong. Okey. Dia tergerak tadi. Okey. So ni kita punya structure. So ni kalau saya tarik dia, nak tarik jangan sini boleh, sini pun boleh. So kalau ikut drawing, dia berada di mana? Okey. Ni pipe kita panjang sampai sini. Okey. Kejap Okey, kita nak tahu dia pergi sampai mana, so kita tengok top view dia. Okey, so dia 1 kaki 1 inci. Yang ni 1 kaki 1 inci from. Okey, nampak ni? So So jarak dia adalah 1 kaki 1 inci. Okey, so daripada sini. Okey. So kita pergi dekat sini. Tekan top view, tukar view. So kita tarik lah. Sini letak dekat mana? Letak dekat di center beam. Center dulu. Okey. So next dia adalah kita tarik dia kat sini. Tekan F, nampak? Baru dia baca daripada. That's why kena smart sikit lah. Okey. 1 kaki 1. Enter. Okey. Lepas tu dia ke mana? Dia naik atas. So daripada tu dia naik atas, tekan control, naik atas, naiklah sebanyak mungkin, and then dia tekan control lagi, ubah ke sini. Okey. So sama juga yang ni, dia berada di BOP. Okey. Sini dia berada di BOP atas beam yang ni. Okey, kejap. Okey. So sini nampak dia berada di TOS 115. So kat sini saya pun just ubah elevation kat sini je. Ubah elevation sini, dia berada di BOP lah. Okey, BOP 115 kaki. So kalau kita tengok tepi, dia duduk betul-betul berada di atas tu. Okey. Ni. And then kalau kita nak dia betul-betul terminate di atas ni, just tarik. Jangan tarik ni, tarik yang ni, move part. So bawa move part, bawa dia berada di sini. Okey. So siaplah satu pipe yang komplek lah. Bagi saya komplek juga. Okey. Yang ada control valve manifold. Control valve ni awak ambil dalam custom part. Okey. Tu function custom part tu. Okay. And then dia ada bypass. So itu sahaja. Okay. Untuk pipe video kali ni. Bila mana awak root pipe, bila ada dia ubah direction dia, ada angle dia 45 degree,
And then dia ada manifold, contour valve manifold, melibatkan custom part. And then nak ubah dia punya elevation. So far, so kalau awak boleh buat pipe yang ni, maksudnya awak dah faham. Itulah method ataupun kaedah yang paling mudah untuk awak rope pipe bila melibatkan banyak perubahan elevation. Okay, so saya rasa itu saja. So boleh cuba based on drawing yang awak dah buat. Okay, terima kasih.